Seterusnya, selain daripada mengetahui berkenaan dengan cuaca semasa di Malaysia, kita juga ingin anda mengetahui dengan lebih lanjut apa yang berlaku di sekitar orbit di ruang angkasa kita. Selain pada baru-baru ini kita lancarkan satelit Mersat 3D. Untuk pengetahuan anda semua, kita juga hari ini nak kongsi berkenaan dengan fenomena aphelion. Ini merupakan satu fenomena di mana kedudukan bumi berada dalam orbit yang paling jauh daripada matahari. Bagaimana kesannya dan apa yang kita perlu tahu berkenaan dengan fenomena aphelion ini? Seorang tetamu kami bawakan di studio iaitu Cik Muhammad Zamri Shah Mastur selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Planetarium Negara. Cik Zamri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, terima kasih bersama kita hari ini di studio. Sama-sama. Okey, kita nak minta untuk Cik Zamri kongsikan sedikit berkenaan dengan fenomena aphelion ini dan apakah orang ramai perlu risau berkenaan dengan fenomena ini? Okey, mengenai fenomena aphelion, saya lebih suka menyebutnya aphelion. Kalau kita rujuk di Google Translate, dia bunyi aphelion, okey, sebab ejaannya. Jadi kenapa aphelion? Sebab helion dia berasal daripada perkataan helio. Helio maksudnya matahari. Ap maknanya paling jauh. Jadi gabungan dua ni, suku kata ni memberi maksud bahawa bumi akan berada pada kedudukan yang paling jauh dari matahari untuk sesuatu tahun itu. Jadi dalam setahun sebenarnya ada ketikanya bumi berada sangat dekat dengan matahari dan ada ketikanya dia sangat jauh daripada matahari. Jadi kenapa ada dekat dan jauh? Sebab sebenarnya ianya adalah disebabkan oleh orbit bumi mengelilingi matahari, okey, dan bentuknya adalah bukannya bulat ya, tapi orbit bumi mengelilingi matahari sebenarnya berbentuk elips. Jadi elips ni lonjong, okey, dan lonjong matahari berada sebab elips ada dua titik fokus dan matahari berada di salah satu titik fokus. Jadi matahari bukan betul-betul di tengah lonjong tu, dia ke tepi sikit. Jadi oleh sebab bentuk elips itulah maka ada ketikanya jarak bumi ke matahari itu sangat dekat, dia jauh sikit dan paling jauh dan kemudian dia dekat semula. Jadi dalam setahun ada satu ketika bumi akan berada sangat dekat dengan matahari dan ada ketika lain dia sangat jauh daripada matahari. Dan titik di mana bumi itu sangat jauh dari matahari dipanggil sebagai titik aphelion ataupun aphelion. Jadi ketika itu bumi berada di atas orbitnya, berada paling jauh dari matahari. Dan aphelion ini akan berlaku pada 4 Julai pukul 3.10 petang. Tepat dia paling jauh daripada matahari. Jadi pada 4 Julai ini kita akan mengalami fenomena aphelion ataupun matahari ataupun bumi berada di aphelion. Jadi dia paling jauh untuk tahun 2022. Okey. Dan bumi juga pernah berada paling dekat dengan matahari pada Januari yang lalu, iaitu pada 4 Januari 2022. Jadi tahun ini kita dapat nombor yang sama, 4 Januari dan 4 Julai. Dan sebenarnya tarikh ini tidak kekal. Ada ketikanya dia berubah ke 5, ada ketikanya dia sampai ke beberapa hari, 2 atau 3 hari berbeza antara Januari dan Julai ini. Mungkin 5 hari bulan, mungkin 7 hari bulan dan sebagainya. Jadi dia tidak sentiasa sama. Namun dalam setiap tahun memang ada dua fenomena ini, iaitu fenomena di mana matahari berada paling dekat dan dia paling jauh daripada matahari. Jadi itu dia fenomena aphelion lah. Bila kita bercakap berkenaan dan juga penjelasan yang telah pun diberikan oleh Cik Zamri seketika tadi berkenaan dengan fenomena aphelion ini, bagaimana ia boleh memberikan kesan dan bagaimana untuk kita mengetahui bahawa kita sekarang ini sedang mengalami fenomena aphelion itu? Okey, bila aphelion ni berlaku, sebenarnya bila bumi berada paling jauh dari matahari, maka beberapa kesan yang kita dapat rasakan. Nombor satu, apabila kita memerhatikan matahari sebenarnya, dari segi saiz matahari, sebenarnya sedikit lebih
kecil daripada semasa dia paling dekat dengan matahari. Okey, tetapi perbezaan itu tidak begitu banyak. Okey, sangat sedikit, mungkin 3% atau 3.6% gitu. Jadi sebenarnya tak perasan pun kalau kita lihat dengan mata kasar. Hanya mereka yang ahli astronomi biasanya lah memerhatikan matahari dengan teleskop, jadi nampak perbezaan sedikit saja dari segi saiznya. Dan kemudian yang kedua, apabila jarak bumi ni lebih jauh daripada matahari, maka di sana ada kesan graviti. Jadi bila lebih jauh, graviti itu akan lebih kurang lah. Okey. Dan daripada segi kiraan antara graviti bumi dan matahari, semasa dia di aphelion, dia lebih kurang dalam 6% itu. Jadi sebenarnya 6% ini pun tidaklah begitu besar. Jadi kita tidaklah merasai perbezaan graviti itu antara semasa dia aphelion dan semasa dia yang paling dekat dengan matahari. Okey, itu yang kedua. Maknanya dari segi graviti ada sedikit kurang, dan ini akan memberi kesan kepada pasang surut. Okey, jadi berbanding dengan ketika bumi di perihelion, pasang mungkin lebih besar berbanding dengan semasa di aphelion. Tetapi ada faktor-faktor lain lah dari segi kedudukan bulan dan sebagainya, itu akan membezakan ketinggian air pasang. Okey, yang ketiga. Dan yang keempatnya, yang menariknya ialah sebenarnya semasa bumi berada paling jauh daripada matahari ini, sebenarnya sedang berlaku musim panas di hemisfera utara. Dan sebenarnya ketika bumi ini paling jauh daripada matahari, dia lebih panas daripada ketika dia lebih dekat. Ini benda yang pelik. Tetapi ia berlaku. Okey, maknanya pada 4 Julai ini sebenarnya suhu bumi lebih tinggi sedikit berbanding dengan ketika bumi paling hampir dengan matahari semasa 4 Januari yang lalu. Jadi ini pelik. Okey, dan kita akan terangkan nanti apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku. Okey. Saya rasa mungkin penonton dah tak sabar nak tahu kenapa lagi jauh kedudukan bumi daripada matahari semakin panas. Okey, di luar sana kita dengar di netizen dan sebagainya, ada cerita mengatakan bahawa apabila bumi paling jauh daripada matahari, maka sepatutnya dia sejuk lah. Okey, jadi ceritanya begitu, sejuk. Tetapi secara saintifiknya didapati bahawa ketika musim panas di hemisfera utara bumi, sebenarnya di hemisfera utara bumi ini lebih banyak tanah berbanding dengan di hemisfera selatan. Jadi kalau kita bandingkan di hemisfera utara, air ataupun lautan hanya 60% saja. Tetapi di hemisfera selatan, air adalah 80%. Jadi di hemisfera selatan lebih banyak air, dan air mampu menyerap haba ataupun tenaga daripada matahari. Jadi bila musim panas, semasa paling jauh daripada matahari, musim panas di hemisfera utara, kurang air, lebih banyak tanah, sebab hemisfera utara 60% saja air, 40% lagi tanah. Tanah tidak boleh menampung haba seperti air. Air dia boleh tahan, dia boleh serap haba. Tapi tanah, dia akan pantulkan balik ke permukaan bumi. Jadi, itulah yang menyebabkan walaupun bumi paling jauh daripada matahari berbanding dengan ketika dia paling hampir, disebabkan musim panas di hemisfera utara yang kurang lautan, maka bumi 2 hingga 3 atau secara tepatnya 2.3 darjah Celsius lebih tinggi daripada semasa dia paling hampir dengan matahari pada Januari yang lalu. Jadi itulah sebabnya saya rasa perkara yang berlawanan, dia paling jauh pada 4 Julai ini, tetapi lebih panas daripada ketika bumi berada paling dekat dengan matahari. Disebabkan di hemisfera utara lebih banyak kawasan tanah dan kurangnya lautan ataupun air. Jadi haba tidak dapat ditampung oleh tanah, menyebabkan dia lebih panas. Jadi musim panas di hemisfera utara
lebih panas daripada ketika bumi paling dekat dengan matahari. Tapi yelah, mungkin penjelasan ni mereka boleh nampak dengan lebih jelas sekali. Sekiranya Tuan kongsikan juga berkenaan dengan fenomena perihelion ini. Kenapa bila jauh panas itu kita fahamlah kenapa disebabkan oleh penjelasan tadi. Tapi bila dekat bagaimana? Bila dekat ke matahari sepatutnya secara logiknya lebih panas. Okey, sebaliknya. Okey. Semasa bumi berada paling dekat dengan matahari, masa itu musim panas di hemisfera selatan pula. Okey, Australia semua musim panas. Tetapi hemisfera selatan, air adalah 80% daripada hemisfera selatan. Jadi haba yang datang daripada bumi yang lebih dekat ke matahari itu diserap oleh lautan. Jadi permukaan bumi pada ketika itu lebih sejuk sebabkan lautan yang sangat luas di hemisfera selatan menyerap tenaga matahari, maka dia lebih sejuk. Walaupun yang paling jauh tu matahari, haba daripada matahari tidak dapat diserap oleh hemisfera utara yang lebih banyak tanah. Jadi maknanya perkara yang berlawanan berlaku ketika bumi sangat hampir dengan matahari. Jadi itulah perbezaannya. Secara pemikiran biasa, kita rasa apabila bumi lebih jauh daripada matahari, sepatutnya lebih sejuk. Tetapi berlaku yang sebaliknya. Jadi sains menjelaskan perkara ini dan mencari jawapan. Rupa-rupanya disebabkan oleh kuasa menyerap haba oleh air itu, iaitu air lautan yang banyak di hemisfera selatan. Ketika paling hampir, lautan itulah yang menyerap haba daripada matahari. Berbanding dengan ketika paling jauh, tapi lautan kurang. Maka haba dikeluarkan ke permukaan bumi. Maka pada 4 Julai pada tahun ini, suhu bumi lebih panas berbanding dengan 4 Januari yang lalu. Okey, ini ditentukan oleh disebabkan oleh kedudukan hemisfera bumi juga yang menghadap matahari ataupun tidak, dan juga musim sewaktu aphelion ataupun perihelion ini berlaku. Okey, kita nak minta penjelasan daripada Tuan Zamri, sebab baru-baru ni ada tular di media sosial apabila berlakunya fenomena aphelion ini akan berlaku perubahan juga dalam sudut kesihatan manusia, seperti terkena sesama, batuk yang lebih kerap dan sebagainya. Jadi adakah kenyataan ini berasas dan apakah penjelasan dari sudut sains berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan ini? Ya, saya ada juga melihat komen dari di internet mengatakan bahawa apabila bumi ini lebih jauh daripada matahari, ada kemungkinan kita lebih sejuk. Beberapa hari kebelakangan ni banyak hujan. Tetapi Jabatan Meteorologi mengatakan bahawa itu adalah disebabkan pergerakan angin yang menyebabkan lebih banyak hujan pada ketika ini. Dan apabila mengaitkan bumi lebih sejuk, kan, jadi sejuk ni biasanya dikaitkan dengan sesama, penyakit, batuk dan sebagainya, demam. Jadi pada secara saintifiknya, sebenarnya apabila bumi berada sangat jauh, paling jauh dari matahari ini, tidak ada kena-mengena sebenarnya dengan penyakit yang dihadapi ataupun diterima oleh penduduk bumi ini. Jadi ianya bukan kaitan antara bumi paling jauh menjadi sejuk dan manusia jadi sakit dan sebagainya. Jadi tidak ada kaitanlah dari segi saintifiknya. Jadi mungkin itu fenomena tempatan ataupun cuaca tempatan yang memberi kesan, tetapi bukan disebabkan bumi ketika itu sangat jauh, lebih jauh daripada matahari. Satu lagi tak logik itu, Cik Zamri dikongsikan tadi, apabila kita mengalami fenomena aphelion, cuaca bumi lebih panas jika dibandingkan sebelum ini. Dia tak berapa ada korelasi ataupun relevannya terhadap sakit sesama, batuk dan demam itu. Dia akan jadi teruk sekiranya suhu rendah. Akan memburukkan keadaan dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada Tuan Zamri bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan fenomena aphelion ini. Sikit sebanyak mungkin boleh berikan pencerahan kepada anda semua dan juga sedikit ilmu berkenaan dengan apa yang berlaku di bumi kita ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.